Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير أما بعد. Jadi muliakan Tuan Nazir, seluruh ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi saya diberikan peluang untuk menggantikan kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Darussaman. Pada pagi ini tidak dapat hadir kerana keuzuran. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesembuhan dan kesihatan insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya ingin mengambil kesempatan untuk sama-sama kita berkongsi dan bermuhasabah. Oleh kerana kita sudah berada di penghujung Ramadan Al-Mubarak. Ya, penghujung Ramadan Al-Mubarak. Tinggal beberapa hari sahaja lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Ramadan mungkin kemungkinan besar akan berulang lagi tahun depan, seperti mana yang kita sebut dalam khutbah semalam. Kalau tuan-tuan yang boleh hadir semalam dengar khutbah dan tak lena semalam, perhati yang disebutkan oleh khatib. Dia kata Ramadan akan datang lagi, akan berulang lagi. Ya, tahun ni 1422, 1423 dia akan datang lagi. Datang lagi. Kalau dunia ni masih belum kiamat, datang lagi Ramadan. Tapi kita belum pasti, tuan-tuan. Kita belum pasti untuk berhadapan dengan Ramadan, untuk masuk kembali ke dalam Ramadan seperti mana yang kita ada sekarang. Kalau kita tengok bulan Ramadan ni ramai yang meninggal. Kalau tengok di tanah perkuburan Kota Damansara ni, Seksyen 9 tu dah hampir penuh. Hampir penuh, tuan-tuan. Bukan kata Ramadan sajalah. Maknanya sebelum Ramadan pun maknanya kubur ni sentiasa bertambah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita bermuhasabah, tengok balik dalam Ramadan yang kita lalu ni, kita rasa puas hati tak? Agak-agak Quran boleh berapa juzuk sehari kita baca? Boleh 1 juzuk sehari, boleh setengah juzuk sehari, ataupun langsung tidak sentuh dan tidak baca Al-Quran melainkan sebab semayang. Saya baca Quran, Ustaz. Bila baca? Dalam semayang. Al-Fatihah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Satu benda yang perlu kita tengok dalam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan yang special. Ramadan Allah Taala jadikan satu bulan yang special, yang dalamnya tuan-tuan, oleh kerana ni bulan yang special, diturunkan kitab yang paling special, iaitu Al-Quran. Ya, diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, dibawa oleh makhluk yang paling mulia, Jibril alaihissalam, dan diturunkan kepada makhluk bumi yang paling mulia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam yang paling mulia, iaitu malam Al-Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok, maknanya Al-Quran ini diberikan kemuliaan dan penghormatan yang cukup besar. Tinggal lagi kita sahaja tuan-tuan, kita sahaja yang nak ambil peduli, yang nak baca, yang nak tengok Al-Quran ataupun tidak. Tuan-tuan, kita kena tanya balik. Ada orang mungkin malu nak masuk tadarus. Ustaz, saya baca malu kat grup lain, orang lain malu, saya baca sangkut-sangkut. Tak apa, baca sangkut-sangkut pun baca, paling-paling tidak baca sendiri pun tak apa, baca lah. Kita kalau dapat satu surat, ya, satu surat yang dihantar oleh Raja Spanyol dalam bahasa Spanyol, tulis nama kita tuan-tuan, tulis nama kita, Ustaz Wan Muhammad, bahasa Spanyol. Dia ingat kita ni rakyat dia, tapi dia tulis dengan cok mohornya, dengan gambar dia, dengan logo istananya dan sebagainya. Dia tulis kat kita tuan-tuan, tulis panjang. Apa dia tulis? Kita perlu tak nak baca? Kita perlu nak baca tuan-tuan, nak bagi faham. Tekan Google, tanya orang, nak bagi faham sungguh apa yang disampaikan oleh Raja Spanyol tersebut. Ya, itu makhluk sama macam kita je. Ya, dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia kahwin, kita kahwin. Dia buang air besar, kita buang air besar. Dia buang air kecil, kita buang air kecil. Dia sakit, kita pun sakit. Dia mati, kita pun mati. Cuma lebihnya dia ada kedudukan. Dia raja, kita rakyat. Cuba bayangkan Al-Quran, spesialnya Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, hantar kepada kita pada malam Al-Qadar. Yang jadi penghantarnya ialah Jibril alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, penghulu segala Nabi. Tinggal lagi kita saja tuan-tuan, umat Nabi ni, umat yang paling mulia, tapi tak mau ambil peduli dengan isi dan kandungan Al-Quran, tak mau baca pun. Yang ni yang cukup sedih tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan kita sambut nuzul Quran, kita buat program khatam, tadarus khatam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis Ramadan silap-silap langsung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sebagai muhasabah untuk kita, untuk sama-sama kita tengok kita masih lagi ada peluang. Hari ini 26, 27, 28, 29, kan? Jadi masih ada peluang untuk kita beribadah. Kita pulun, paling-paling tidak bolehlah kita baca paling tidak sejuzuk sehari. Paling-paling tidak, Ustaz, saya awal Ramadan itu tak dan langsung baca. Sekarang pulun tuan-tuan. Nak menega pun tak boleh, kerja pun dah cuti. Kan sekarang ni peluang untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya nak mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita berkongsi dan kita bermuhasabah. Ya, oleh kerana kita ni berada dalam bulan Ramadan, ialah satu bulan ujian. Ujian-ujian kita ni akhirnya nanti hujung Ramadan.
selepas Ramadan ialah untuk kita hantar kertas jawapan kita pada Allah. Setara mana yang kita dok buat yang sebelum Ramadan, kita dok minta Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sekarang kita telah sampai ke bulan Ramadan dan kita berada di penghujung Ramadan, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ni tuan-tuan ialah saat di penghujung, loceng dah nak bunyi. Ya, loceng dah nak bunyi. Nak letak dah kertas jawapan, pensel pen kita ni yang mana kita duk tulis sama ada yang menulis ataupun tidak. Ada yang mungkin jawapannya salah, ada yang mungkin semua jawapannya betul dan sebagainya. Maka inilah penghujungnya untuk kita cek balik satu persatu. Adakah kita benar-benar berjaya menghadapi Ramadan dengan berjaya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhum fala yara illa ma qaddam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ni. Ya, Nabi sebut manusia, bukan takat manusia, binatang pun sekiranya ada melakukan penganiayaan kepada kawan dia, dia akan dibangkitkan di akhirat. Kalau ada seekor kambing yang menanduk kawan dia sampai tercedera, sampai tersakiti kambing yang kedua tersebut, kambing tu pun akan dibangkitkan. Cuma dia tak ada lah masuk neraka, masuk syurga. Kambing dia balas, bangkit dua ekor tersebut, okey balas balik, lepas balas okey selesai, mati balik. Tapi manusia dia, manusia ni dia ada penghisaban, cek satu persatu. Ni beza kita dengan binatang. Ya, kalau binatang pun dibangkitkan, manusia pun tentu sahaja akan dibangkitkan oleh Allah. Bila dibangkitkan nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita ni, tua, muda, laki, perempuan, kecil, besar, semuanya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah. Akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Tanggungjawab kita, setiap daripada kita ni ada tanggungjawab. Hatta kalau dia duduk seorang pun, dia ni lahir-lahir saja duduk seorang, akan ada tanggungjawab dia. Tanggungjawab terhadap diri dia, tanggungjawab dia terhadap Allah yang menjadikan dia. Masing-masing ada tanggungjawab. Kalau kita berkahwin, ada tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dia? Terhadap isteri dia, terhadap anak dia, terhadap suami dia. Dia tambah lagi tanggungjawab dia. Apa dia? Dia pegang jawatan, dia terima jawatan, dia jadi orang yang bekerja. Jawatan tak kira lah, pekerja bawahan ke, pekerja atasan ke, masing-masing ada tanggungjawab. Tanggungjawab tu pun akan dia tanya, tadi terhadap diri dia, kemudian terhadap keluarga dia, terhadap pekerjaan dia. Kalau dia jadi cleaner, dipersoalkan. Kalau dia jadi ketua pun akan dipersoalkan. Cuma masing-masing besar ataupun kecil tanggungjawab itu. Jadi imam, tanggungjawab. Jadi Bilal, tanggungjawab. Jadi AJK masjid, tanggungjawab. Jadi nazir, tanggungjawab. Semua ada tanggungjawab. Tuan-tuan jadi makmum pun ada tanggungjawab.
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Pegang pula, ada lantikan-lantikan. Masyarakat bagi, rakyat bagi. Jadi YB, pegang itu, pegang ini dalam masyarakat. Kan? Ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu laksanakan ataupun tidak tanggungjawab yang diberikan kepada kamu. Semua ni tuan-tuan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara, yakni peguam antara keduanya. Tak ada tuan-tuan. Atas dunia bolehlah kita ambil lawyer yang paling handal sekali, yang paling cekat sekali. Dia pusing sana pusing sini, kita salah pun boleh menang di dunia. Tanya tu tanya ni, pandai-pandai pusing, boleh menang. Dunia boleh, tapi akhirat tidak ada tuan-tuan. Tidak ada yang sanggup untuk menjadi peguam kepada kita, melainkan amalan yang kita lakukan. Apa yang sanggup, yang paling besar sekali yang sanggup tuan-tuan, di antaranya ialah Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, pemberi syafaat. Pemberi syafaat ni penolong lah. Dia tak panggil peguam, ataupun kita galak kata syafi'an, peguam li ashabih, bagi orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara bendanya yang boleh menjadi peguam kepada kita di hari kiamat nanti. Banyak lagi tuan-tuan. Quran tak boleh, nak baca keseluruhan tak boleh. Ambillah satu surah, iaitu surah Al-Mulk, yang kita duk baca sebelum Ramadan tu, kita boleh baca. Selepas Isyak kita baca tuan-tuan. Ya, itu pun fadilat yang cukup besar, pun boleh menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Satu surah saja, Al-Mulk saja, jadikanlah rutin harian kita. Cubalah tuan-tuan. Oleh kerana hari ni lepas Isyak kita dah tak boleh buat, kita ada tarawih, maka tuan-tuan ambillah peluang sendiri. Tak kira lah lepas Isyak ke, lepas subuh ke, lepas zuhur ke, bila-bila yang tuan-tuan teringat, tengah-tengah ada bawa kereta, jam dan sebagainya, baca lah. Paling-paling tidak surah Al-Mulk ada di dalam hafalan kita. Ingat kita tuan-tuan, dia boleh menjadi peguam kepada kita di hari kiamat nanti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanzuru fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat ke sebelah kanan dia, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika mana berada di dunia dahulu. Tengok sebelah kanan, dah Allah Ta'ala bangkit, suruh bangkit, bangun. Bila kata dia bangun ni tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia perhati keliling, tak ada orang boleh tolong. Wakil dia untuk bercakap. Tuan-tuan, kalau kita ni tak biasa masuk mahkamah tuan-tuan, sekali kena bicara, diri dalam kandang tu, duduk dalam kandang tu, bangun, ditanya tuan-tuan, nak cakap tak pandai, menggeletar lutut, silap cakap, nanya tuan-tuan. Ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia pun tengok sebelah kanan, tengok yang belah kanan itu ialah amalan-amalan kebaikan yang ada dia bawa. Takat mana yang ada waktu dia hidup di dunia dulu, itu sahaja yang dia bawa. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sikit, wal'iyadzubillah. Itu sahaja, tidak ada lagi
keadaan yang boleh memberi peluang kepada dia untuk dia tambah. Dalam dunia mungkin kita boleh cari, tak cukup dengan pendapatan tetap kita boleh cari pendapatan tambahan. Bulan Ramadan ada bazar Ramadan, dekat raya ada bazar Syawal pula. Semua ada tuan-tuan. Cari tambahan, buat meniaga online, buat itu, buat ni. Itu di dunia. Tapi di akhirat, apa yang kita tengok itu sahaja yang ada untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Maka yang inilah buat tuan-tuan, kita ada dalam masjid, kita ni iktikaf, ya, kita solat sunat, kita solat fardu, kita puasa, kita bersedekah, kita baca Al-Quran. Maka inilah tuan-tuan, di saat inilah yang mana peluang untuk kita tambah yang belah kanan tadi. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan ya, kita ni waktu kita buat ni, kita tak rasa kemanisan tuan-tuan. Kita tak rasa manisnya untuk melakukan ibadah pada Allah. Kita tak rasa manisnya untuk melakukan sembahyang. Kita tak rasa manisnya nak bersedekah. Kita tak rasa manisnya duduk di dalam masjid. Kita tak rasa manisnya untuk qiyamul lail. Kita tak rasa manisnya tuan-tuan untuk kita datang masjid awal. Kita tak rasa manisnya untuk berada di saf-saf hadapan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sebagai muhasabah, bukan hanya untuk tuan-tuan tapi besarnya untuk diri saya. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah kita jadi benda yang macam ni? Ulama sebut di antara tanda celaka seseorang tersebut ialah apabila dia melakukan ibadah dalam keadaan tak sedar. Celaka tuan-tuan orang tu. Sebab apa jadi tak sedar? Hilang kemanisan tersebut. Para ulama menyebutkan untuk dapat kemanisan dalam beribadah ni ada 3 petua, ada 3 tips saja. 3 tips untuk kita dapat kemanisan dalam beribadah. Ya, kita ni sembahyang tapi rasa tak seronok sah. Ada orang ni dia ibadah dia Allahu Akbar. Kalau kita tengok cerita Uwais Al-Qarni, kita baca kisah Uwais Al-Qarni tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehari semalam dia boleh duduk di tempat dia melakukan ibadah tersebut. Lepas subuh dia boleh baca Al-Quran. Lepas subuh tu baca Quran, baca masuk waktu duha, sembahyang duha, kemudian sambung lagi dengan ibadah-ibadah sampai zuhur. Sampai zuhur, bila lepas zuhur sambung lagi ibadah, sambung lagi. Lepas zuhur sambung lagi asar, sembahyang asar, kemudian lepas asar sambung lagi sampai isyak. Maghrib sampai isyak. Jadi lepas subuh dah zuhur tadi, isyak sambung lagi tuan-tuan. Sambung lagi sampai subuh. Sampai kepada saat badan dia dah letih sangat, terlelap dia. Bila terlelap tuan-tuan, dia terjaga balik. Ya Allah, dia minta ampun. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, sebab banyak tidur ya Allah. Uwais Al-Qarni tuan-tuan terlelap dalam keadaan dia dah sehari semalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu mata dia terlelap, dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku minta maaf, aku ghalabat ain, mata aku terlelap tadi Allah, tertidur, aku banyak tidur ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agak-agak kita dengan Uwais Al-Qarni tahu mana? Tu pun jangan kita minta lepas tarawih apa kita minta tuan-tuan. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa tarawih tuan-tuan, doa amin amin saja tu. Kadang-kadang saya jadi malu nak minta tuan-tuan doa macam tu. Tapi kan masyarakat kita ni, ustaz tadi tak baca doa tarawih, dia bunyi juga. Apa yang kita minta? Wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qa'idin wa bihurin 'aynin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin.
Oh, bunyi macam sedap doa tadi Ustaz. Ustaz minta apa? Tuan-tuan, kita minta apa? Kita minta masuk syurga. Wa fil jannati dakhilin. Masukkan, jadikan syurga itu kami ni daripada orang-orang yang masuk syurga. Wa ala sariratil karamati qa'idin, dan kami berada di atas singgasana, di atas katil-katil kemuliaan. Dalam syurga tu minta wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin, daripada sutra-sutra yang indah-indah. Kami jadikanlah kami orang yang memakainya. Wa min ta'amil jannati akilin, dan daripada makanan-makanan syurga itu jadikanlah kami orang yang memakannya. Wa min labanin wa asalin musaffain syaribin, dan daripada susu dan juga madu-madu yang ada di dalam syurga ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat meminumnya. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin, dan daripada bidadari-bidadari syurga jadikanlah kami orang yang mengahwininya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta lepas mayang tarawih tu baru 20 rakaat minta masuk syurga macam-macam lah. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Allahu akbar. Macam kita lah tuan-tuan, baru gaji pertama, Allahu akbar, dia punya nafsu ya Allah. Nak tu, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni. Sikit baru. Ini perangai kita tuan-tuan. Tak apalah yang kita minta itu dengan Allah, tapi biarlah patut padan kita ni dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak dapat kemanisan iman, yang pertama tinggalkan mencari redha manusia. Nak dapat kemanisan beribadah, yang pertama langkahnya ialah tinggalkan mencari redha manusia. Ya, redha manusia ni maknanya nak manusia puji, nak manusia kata, nak manusia angkat dia. Tinggalkan benda itu. Jangan cari takut manusia kata. Kita tak buat, kadang-kadang takut manusia kata pun ada. Ataupun buat nak manusia puji pun ada. Takut orang kata pun cari redha, takut orang nak orang puji pun cari redha. Dua-dua ni ialah penyebab kepada kita lakukan ibadah dalam keadaan tak rasa manis, tak rasa sedap. Sembahyang sunat nak bagi orang puji, baca Quran nak bagi orang kata baik, bersedekah banyak nak suruh orang kata dia dermawan. Jangan tuan-tuan. Melainkan ada keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu yang mana kita ni kalau buat boleh dorong orang lain untuk lakukan. Kalau kita buat macam ni, kita boh nama kita, nak suruh, nak ataupun nak dorong orang lain untuk buat juga. Contohnya macam mana? Contohnya tiba-tiba dalam satu hari ada dalam WhatsApp group minta sumbangan. Sumbangan tersebut untuk bantu apa-apalah. Sumbangan kilat, sumbangan apalah, kecemasan. Minta untuk bantu seseorang individu. Contoh, kan? Kita ni duduk dalam grup tersebut, tak ada pun orang bubuh lagi sumbangan tu. Minta duk post sekali, dua kali, tak ada orang bubuh lagi. Kita pun tuan-tuan, kan? Bila mana kita nak jadi pendorong, contohnya, bila kita nak jadi pendorong dalam tu, boleh tak? Boleh. Pendorong kepada kebaikan dengan cara kita nyatakan kebaikan yang kita buat tersebut. Kita pun dah jadi orang mula-mula, aku nak buh ni, nak suruh orang lain pun rasa macam teruja untuk buh. Kita pun buh nama nombor 1, buh nama kita, kemudian kena buh jumlah. Jumlah ni kalau nombor 1 tuan-tuan RM10, nombor 2, nombor 3, nombor 4, dia akan jadi RM10 juga. Percaya tak tuan-tuan? RM10, tak salah tuan-tuan, RM10 pun boleh. Tapi kita nak dorong orang lain supaya lagi banyak debuh. Dalam grup aku ni agak-agak grup-grup yang berkemampuan, boleh buh ni kalau banyak lagi.
Kita pun boh lah RM100 katakanlah macam tu. Boh 100. Kan? RM100. Hak nombor 2, aku bagus ni ada bos RM10. Tapi orang nombor 1 bos 100, takkan aku nombor 10. Hak tang dia ikhlas tak ikhlas tu nombor 2. Ya, hak nombor 2 tadi. Hak tu bab lain. Hak sekarang ni kita nak dorong orang lain. Hak diri kita ni, kita buat tadi ni. Adakah kita ni cari redha manusia? Tak. Adakah kita takut manusia kata kita tak dermawan? Tak. Tapi kita ni tujuan kita buat tersebut ialah untuk dorong. Untuk dorong orang supaya pun bersedekah dengan nilai yang banyak, dengan nilai yang kita rasa macam yang ni lah nilai yang selayaknya. Maka kita pun bos 100 katakanlah macam tu. Bila bos 100 tersebut, orang nombor 2 paling tidak dia nak bos RM10 dia rasa malu, dia pun bos RM50. Paling tidak. Orang nombor 3 tadi atas 100 aku pun bos 100 juga. Maknanya kita sebagai pencetus dalam keadaan yang macam tu salah tak? Tak salah. Cari redha manusia? Tak. Takut manusia keji? Tak. Tapi kita buat, kita nyatakan ialah semata-mata untuk kita tarik manusia, dakwah manusia untuk melakukan kebaikan. Sama juga dalam masjid. Dalam masjid ni tuan-tuan, ya, kita kadang-kadang terpengaruh ataupun tertarik untuk melakukan ibadah. Sebab apa? Sebab tengok orang lain buat. Orang lain buat. Yang ni menjadi pencetus kepada semangat. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid sekarang ni pun mungkin tadi nak keluar, tiba-tiba tengok kawan sebelah duduk, nak malu, nak bangkit malu. Duduk lah. Kan? Nak bangkit malu. Kan? Duduk juga. Lepas tu lepas sembahyang, contohnya lepas sembahyang, orang lain bangun semua sembahyang sunat hari Jumaat. Kan hari Jumaat kita tengok selepas azan pertama tu, semua pakat bangkit sembahyang sunat. Betul tak? Sebab apa semua pakat bangkit? Sebab dorongan orang. Semua pakat bangkit. Kita pun bangkit juga. Segan tak bangkit. Hak kita ni hak segan tu, ikhlas tak ikhlas itu bab lain. Hak sekarang ni orang lain boleh bangkit sebab apa? Sebab kita nak mendorong orang lain. Sama-sama kita melakukan ibadah pada Allah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tinggalkan cari kemanisan, tinggalkan mencari redha manusia. Yang kedua, itu ringkas kita sebut. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk dapat kemanisan dalam ibadah ni, cari kawan-kawan yang baik, tinggalkan kawan-kawan yang fasik. Cari kawan-kawan yang boleh dorong kita. Grup-grup masjid, grup-grup tadarus, grup-grup yang rajin datang ke masjid, rajin bersedekah, rajin mengaji. Cari grup yang macam ni, kawan kita. Yang nak mengopi tu tak apalah. Lepas pada tu nak mengopi, nak berjumpa tu tak ada masalah lah. Yang sekarang ni cari grup-grup yang macam ni, yang boleh dorong kita. Jom kita ke masjid. Malam ni ada kuliah, jom kita pergi masjid. Malam ni ada program ni, jom kita pergi. Maknanya kumpulan-kumpulan yang macam ni, kawan-kawan yang macam ni. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama kawan dia. Kita nak kenal orang tu macam mana, kita tanya kawan dia, dia ni macam mana? Dia ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tengok dia berkawan dengan siapa. Kalau dia hanya berkawan dengan geng yang main bola, maka perangai dia akan jadi perangai main bola. Kalau kawan dia yang jenis kaki menega ya, pantang ada expo, pantang ada bazar, maka dia akan jadi orang yang macam tu. Pi sana, pi sana, pi sini. Kalau dia cari orang yang kaki ibadah, maka dia akan tertarik dan akan terpengaruh dengan ibadah yang dilakukan oleh kawan dia. Maka kata Nabi SAW, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah oleh kamu siapakah yang dia berkawan. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat kemanisan dalam ibadah, yang terakhirnya ialah tinggalkan kemanisan dunia. Manisnya dunia ni jangan duk masuk sangat dalam hati kita.
Sebab apa? Sebab ini wabak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal menimpa. Yang bakal menimpa umat Nabi. Wabak ini namanya wahan juga. Yang dulu kita kata Covid Wuhan kan. Ni penyakit Wuhan. Penyakit Wuhan. Wuhan apa dia? Penyakit umat Nabi. Yang pasti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabah minkum wala yakzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Ini penyakit hati. Apa penyakit hati tersebut? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Dah dunia ni banyak sangat duk masuk dalam diri dia sampai kepada peringkat dia terfikir bimbang dengan kematian yang bakal menjelma pada diri dia. Jadi ini tuan-tuan, 3 benda yang kita kena perhatikan untuk kita dapatkan kemanisan dalam kita melakukan ibadah. Baik, terus yang penghujung yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia lihat kepada sisi kiri dia, sebelah kiri dia tengok, maka tidak melihat melainkan hanya kesalahan dan dosa yang dia telah lakukan ketika mana dia di dunia dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berada di dalam bulan Ramadan, pintu maghfirah dibuka seluas-luasnya untuk kita minta ampun, dan diajar oleh Nabi untuk kita sentiasa berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, ya Allah. Tuhibbul afwa, suka memberikan kemaafan, ya Allah. Fa'fu anni, maafkanlah aku, ya Allah. Minta tuan-tuan, bukan kata nanti imam baca je, kita sendiri pun baca tuan-tuan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf dengan Allah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Minta supaya dosa yang kita lakukan tersebut langsung tidak ada dalam buku catatan amalan kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanzur tilqa wajhi, kemudian apabila ia melihat ke hadapannya, fala yara illa an-nar, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Tengok belah kanan ibadah, tengok belah kiri maksiat, tengok depan ada api neraka. Duk timbang belah kanan, tengok belah kiri, lepas ke dak ni? Lepas ke dak ni? Tengok kiri kanan, lepas ke dak? Lepas ke dak? Lepas ke dak ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak undur tak boleh, depan je boleh jalan. Depan apa dia? Api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyikki tamrah, maka takutlah akan api neraka itu, jauhilah akan siksaannya walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Ya, boleh sedekah sebelah buah kurma je. Kita ni rasanya boleh lagi ikut, kan? Boleh lagi, bukan takat sebelah buah kurma, sebekas buah kurma pun boleh kita bagi, kan? Maknanya walaupun ibadah yang sekecil mana pun yang boleh kita buat, kita lakukan supaya apa? Kita ni terelak ataupun terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis yang boleh sama-sama kita jadikan sebagai panduan diri kita. Jadikan sebagai motivasi untuk kita, ingatan kepada kita. Satu masa nanti kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipersoalkan setiap saat, setiap waktu, setiap inci daripada kehidupan kita ni, semuanya akan ditanya berkaitan dengan hak diri kita, tanggungjawab kita terhadap diri, terhadap ahli keluarga, terhadap masyarakat, terhadap kerjaan, dan juga hak kita, tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Hanya sekadar ini dulu yang boleh saya kongsikan sebagai kuliah ganti kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita semua insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian ini. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.